Hello semua, Assalamualaikum, apa khabar? Kembali lagi bersama dengan saya Eddie Junaidi, ADJ dalam IG Live Sinar Plus. Di hari yang cukup berbahagia ini, saya doakan anda semua sihat sejahtera, InsyaAllah hendaknya dalam keadaan yang baik-baik belaka. Dan insyaAllah ini kita akan bersama dengan pelakon yang juga kini bergelar usahawan, orangnya dah berhijrah. Kita akan bersama dengan Ammar Ashraf, insyaAllah. Okay, Ammar dapat bersama dengan kita. Kejap saya invite Ammar. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum Edi. Waalaikumsalam. Ammar, apa khabar Ammar? Baik, sihat. Alhamdulillah. Ya Allah. Alhamdulillah. Ammar, terima kasih Ammar sudi join IG Live Sinar Plus hari ini Ammar. Alhamdulillah. Terima Alhamdulillah. kasih. Sibuk ya Ammar? Sibuk sikit. Saya baru lepas meeting tadi. Lambat sikit. Patut pukul 11 tadi. Minta maaf sangat-sangat. Tak apa, tak ada masalah. Kami yang minta maaf sebabnya ganggu orang jadual Ammar ke bekerja ke sana kemari kan. Tak ada apa. Boleh je. Alhamdulillah. Okey Ammar, jadi dalam tempoh PKP ni apa khabar Ammar sekarang Ammar? Baik, Alhamdulillah. Cuma hari tu masa PKP, saya rasa semua pengusaha-pengusaha seni banyak yang terkesan samalah macam saya. Mm-hmm. Tapi Alhamdulillah Allah masih bagi rezeki. Tiap-tiap hari masih lagi ada sale, walaupun tak banyak, tapi Alhamdulillah hari tu Zizan dan ramai juga Johan, Alif Aziz, Kak Kuna semua tolong saya. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Alhamdulillah. Ammar, baru-baru ni semua orang tiba-tiba macam nampak kisah struggle bagaimana Ammar untuk meneruskan kehidupan, mencari pendapatan kan. Jadi boleh tak Ammar kongsikan sikit tentang struggle yang terpaksa ditempuhi oleh seorang insan bernama Ammar Ashraf ni? Susah lah cakap macam mana. Mula-mula PKP dulu tahun lepas saya masih boleh bertahan sebab kita ada duit simpanan. Mm-hmm. Okey. Dan kemudian 4 bulan kan juga tak boleh berlakon. Masa tu tak terfikir nak berniaga. Lepas habis PKP tu offer makin kurang. Saya akui saya masa tu tak, Masya Allah Yusof Barin. Offer makin kurang, kita mungkin dah dilupakan. Lepas tu dengan saya hari tu ada kontroversi kahwin dua. Orang makin tak suka kot dengan perangai saya masa tu. Dia buat saya pun masa tu kurang bersyukur pada Allah. Banyak saya sangka buruk pada Allah. Dan yelah, makin lama makin kurang, banyak masalah. Dan bila masuk PKP, bila masuk bulan 12, saya start nak berniaga. Tapi tak berapa pandai sebab baru-baru nak berniaga kan. Cuba agent, tapi saya cuba buat masuk kelas dan macam-macam lagi. Dan walaupun kita berniaga, tapi mungkin kita just guna platform IG and then Facebook sikit, kita buat Facebook, FB ads dengan modal yang tak besar, dengan pendapatan yang daripada berlakon kurang untuk kita buat kita buat modal. Dan Alhamdulillah bila masuk bulan 1 tu saya dapat usaha dakwah. Allah Masya Allah, bukan awak lah, saya lah tu yang tak bersyukur tu. Ya Allah. Saya dapat usaha dakwah. Dan bila saya buat usaha dakwah ni, dia banyak menyedarkan saya yang kita sebenarnya kena bersyukur. Walau apa pun jadi, Allah SWT sentiasa akan ada rezeki untuk kita. Cepat atau lambat dia jawab, dia bagi kita. Dia Allah SWT ni, kita ni sebagai salah satu umat Nabi Muhammad SAW, memang Allah SWT jawab je doa kita tiap-tiap hari bila kita doa tu. Dia nak bagi bila tu, itu terpulang pada Allah. Nak bagi masa tu, itu yang apa pun perancangan Allah yang terbaik. Benar. Dan bila masa tu kan, saya struggle, tiap hari saya struggle. Dan saya cakap tak apa, saya buat banyak usaha agama. Buat banyak usaha agama, keluar, cuba bawa umat pada Allah.
Sekejap tiap-tiap hari saya tengok pendapatan saya makin kurang, walaupun saya cakap saya usaha buat FB ads, buat IG ads, buat macam-macam lagi, tapi tak jalan. Saya hantar review kat orang, hantar review rakan-rakan artis, dia tak jalan. Kan kita buat live tiap-tiap hari sampai satu ketika cakap tak apalah, saya meniaga sambal dengan lava love saya ni, coklat saya ni mungkin kurang, tak apa, saya try pula meniaga bandel. Malam saya bandel, malam kalau saya tak buat keluar buat usaha agama, saya meniaga bandel, sampai macam tu sekali tau. Saya tak jual, saya cuba untuk jual tak mahal, satu RM25 je saya jual. Kalau beli dua percuma dua. Sampai macam sekali, sampai ada orang, saya cakap tak ada orang tegur, adalah kawan tegur, janganlah downgrade diri macam tu. Kan? Tapi saya tak kisah pun sebab saya betul-betul masa tu tengah struggle. Dan malam sebelum Zizan, baru ni kan saya viral. Malam sebelum Zizan message, tolong saya Zizan, Johan, ramailah orang tolong saya sebelum tu. Saya doa pada Allah. Saya cakap, ya Allah, aku tengah ada masalah, ya Allah. Aku tolonglah langsaikan hutang piutang aku. Tak banyak, sikit pun jadilah. Asalkan kita saya dapat hidup sekejap pun tak apa. Saya percaya Allah SWT janji, siapa yang tolong agama Allah, pasti Allah SWT akan bantu dia. Allah SWT tak akan biarkan orang yang tolong agama Allah. Saya sentiasa percaya benda tu. Kalau dulu kan, saya punya hati macam selalu salahkan Allah. Ya Allah, kenapa buat macam ni ya? Kenapa macam ni ya? Sekarang ni, Alhamdulillah, saya cakap, kalau dapat RM1 pun satu hari, saya rasa macam syukur. Ini rezeki aku hari ni. Ini rezeki aku ni. Dia tak ada dah. Alhamdulillah. Dan masa tu saya doa, ya Allah, tolonglah aku, ya Allah. Aku betul-betul memerlukan pertolongan. Allah jawab doa saya, dia hantar Zizan, dia hantar Johan Sari malam tu. Dia hantar Zahiril malam tu juga. Lepas tu besok ni dah Allah SWT hantar Alif Aziz, hantar ramai orang tolong saya. Beli produk saya. Untuk infak pada orang. Dan saya percaya, kalau saya memang saya percaya, dan Alhamdulillah saya harap ni benda ni akan jadi asbab hidayat pada semua orang, yang janganlah sangka buruk pada Allah. Allah SWT sayang sangat kat kita. Kalau kita sangka buruk, dia akan bagi benda buruk. Kalau kita sangka baik, Allah SWT pasti akan bagi benda baik. Dan benda tu jadi kat saya, ajibnya benda tu kan, Allah SWT boleh muliakan orang dalam keadaan orang tu tengah angkat tahi pun, tengah tak mandi pun Allah SWT boleh muliakan orang. Allah SWT boleh hina seorang tu walaupun dia tengah jadi raja ke, tengah duduk atas timbunan emas ke, tengah wangi-wangi ke, Allah SWT boleh hinakan orang tu. Dan benda tu saya nampak depan mata saya sendiri. Benda tu jadi kat saya, Allah SWT muliakan saya ketika saya sedang dalam keadaan yang sangat susah masa ni. Saya tak tipu, betul-betul saya susah. Walaupun saya tak cakap kat orang, tapi saya betul-betul cakap tak apa, saya tengah susah ni. Tapi dulu mungkin saya cakap, saya susah, Tuhan tak kabulkan kot permintaan aku. Tapi sekarang ni ayat saya adalah saya susah. Saya tengah susah sebab Allah SWT nak uji saya, tahap iman saya macam mana. Allah SWT nak bagi tahu iman Ahmad Ashraf ni setakat ini je. Allah SWT tak uji kita, tuan-tuan, puan-puan semua, sebab dia nak tahu iman kita macam mana. Allah SWT maha mengetahui. Allah SWT uji kita sebab apa? Sebab dia nak bagi tahu kita sendiri, hamba dia, yang iman kita tahap itu je. Dan Alhamdulillah lah, sebab pertolongan asbab
tuan-tuan yang derma banyak kan beli produk saya, produk saya sold out. Saya syukur sangat. Memang betul hidup saya tengah struggle. Banyak lagi orang selebriti-selebriti lain, kru-kru lain tengah hidup tengah struggle. Ada yang tak boleh bayar sewa, ada yang tak dapat tak boleh beli pampers anak. Termasuklah saya. Ya. Amar, mungkin ramai orang tak tahu apa yang Amar terpaksa lakukan masa untuk survive tu. Maksudnya Amar kata ada jual sambal, jual apa tu, lava love kan. Apa lagi apa yang mungkin orang tak tahu? Apa yang Amar dah terpaksa lakukan? Saya jual sambal, sambal saya ada 3 jenis. Lepas tu saya jual Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya jual coklat. Saya start dengan coklat. Uh, apa namanya, coklat lava love tu saya start dengan coklat. Lepas tu saya sekarang dah start jual barang-barang aksesori sunnah macam bukhor, aud. Modalnya kecil-kecil je. Alhamdulillah. Dan lepas sekarang ni saya dah start, InsyaAllah kalau ada rezeki saya nak apa, jual baju sendiri, bukan baju bandel lagi, InsyaAllah. Amin. Tapi baju bandel kita akan saya seteruslah. Sebab saya rasa saya banyak, saya beritahu Adi kan, saya betul-betul berterima kasih pada banyak orang yang mula-mula masuk live saya tu. Ada 30 orang, diorang setia, diorang tengok saya live. Boleh kata hampir dua hari sekali diorang beli baju. 2 hari sekali diorang beli baju buat saya tahu. Itulah duit saya survive sehari-hari. Duit saya survive sehari-hari. Masa mula-mula saya start jual bundle tu. Saya betul-betul berterima kasih pada orang-orang tu yang mula-mula masuk sangat-sangat. Banyak orang, saya sampai saya ingat nama dia orang, Siti, Syamila, Jana, kalau saya tak sebut minta maaf. Ramai banyak dia orang yang setiap hari orang tu sentiasa live dengan saya. Alhamdulillah. Syukur sangat. Syukur. Tapi Amar, masa mula-mula Amar kata mula-mula berniaga tanpa sebarang ilmu pengetahuan yang orang tu proper kan. Betul bila tengok sale pun susah mula-mula. So ada tak perasaan masa takut ni, apa nak jadi ni, rezeki aku macam ni? Macam mana Amar? Masa tu saya cakap mula-mula saya bila saya baru dapat usaha agama tu, saya dah mula-mula tu memang takut. Kenapa? Saya siap cakap macam ni awak saya. Aku ni harap je follower 500. Tapi orang nak beli barang aku pun susah. Saya siap compare tau saya dengan selebriti lain. Masya Allah, tak bersyukurnya saya masa tu. Compare rezeki saya dengan rezeki orang lain. Kan? Tak bersyukurnya saya masa tu, ya Allah. Tapi lepas saya dapat usaha agama tu, saya mula start. Tak boleh cakap macam ni. Allah SWT dah tetapkan rezeki orang tu macam ni. Kita kena syukur je apa yang ada. Kita tak layak pun nak cakap macam ni pada Allah. So bila saya start berniaga tu, saya memang takut. Tapi takut. Kenapa saya laku macam ni? Aku nak keluar duit untuk buat iklan ni berbaloi ke? Tapi sekarang Alhamdulillah, kalau ada je duit yang saya rasa saya boleh buat iklan, saya buat je. Ya. Dan saya betul, rezeki tu akan datang. Pasti dan pasti Allah SWT janji dalam Quran, pasti dan pasti rezeki tu akan datang. Ya. Dan selepas orang kata rezeki tu datang, tiba-tiba bila malam Amar buat live tu, Zizan pun join, Zahiril pun join kan, kawan-kawan ramai join. Keadaan sekarang macam mana? Adakah bertambah baik untuk Amar rezekinya? Alhamdulillah bertambah baik dan ramai orang infak. Dan saya sedang cuba untuk laksanakan tanggungjawab infak tu dengan baik, pergi hantar ke tahfiz-tahfiz. Sekarang ni belum start lagi. Hari tu je baru start hantar ke apa namanya, ke rumah-rumah anak yatim. InsyaAllah keadaan bertambah baik dan saya rasa syukur sangat sebab saya boleh gajikan 2 orang sekeliling saya yang pun tengah struggle. 2 orang pelajar yang tengah struggle sebab mak ayah dia seorang ni memang dia struggle tengah cari duit, seorang ni struggle tengah sebab mak ayah dia kena COVID, so tak ada pendapatan. Saya syukur sangat saya pun boleh tolong orang lain juga. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Dan kalau kat sini ada Yusuf Bahrin komen, dia kata Amar ni pemurah, dalam kesusahan dia suka bagi hadiah dan bersedekah. Masya Allah. Tu dia. Itu daripada sahabat sini. Tapi betul Amar, saya nampak juga
Amar Ashraf ni walaupun dalam keadaan yang struggle mencari rezeki kan, tapi Amar juga membantu orang lain. Jadi boleh tak kongsikan tu Amar? Amar sendiri pun tengah struggle tapi bantu orang lain juga. Nasihat saya untuk semua orang kan, Nabi SAW beritahu kalau kita tengah susah lah waktu tu yang kita sedekah. Sebab apa tau? Masa tu lah kita diuji, kita percaya atau tidak dengan janji Allah. Kita percaya atau tidak dengan janji Allah. Kalau kita percaya dengan janji Allah, kita pasti akan sedekah je. Banyak mana pun kita ada. InsyaAllah. Itu penting. Sorry saya sebab lah cerita tadi. Faham. Saya yang mendengar pun sebab juga Amar. Tak apa, kita perkongsian ni insya-Allah mungkin orang kata bab kata Amar tadi asbab untuk semua orang sama-sama orang kata berubah kan, yakin kepada rezeki Allah dah tentukan. Ya. Dan kalau kat sini kita ada ni Iza Nas kata thank you Amar atas perkongsian. Cik Yus kata alhamdulillah semoga dipermudahkan segala urusan dan semoga Amar selalu dimurahkan rezeki. Amin. Amin rabbal alamin. Kedai Ista kata Tuan Amar nak beli bukor. Nak beli bukor boleh DM Amar tu. Nanti saya kata alhamdulillah semoga dipermudahkan segala urusan sahabat kita. Mir Yusof kata semoga Amar tabah, insya-Allah Allah sayang hamba-hambanya. Amin. Amin rabbal alamin. Betul. Ramai yang menjadi kita dan Amar Amar sekarang ni dengan image baru, cara baru. Boleh tak Amar kongsikan apa sebenarnya yang mungkin ada macam turning point ke starting point yang membawa Amar ke arah perubahan sekarang ni dan apa yang Amar lalui itu? Okay, tapi saya harap saya tak disensasikan lah benda ni. Saya kongsi tapi janganlah disensasikan. Jangan jadi tajuk kita kongsi untuk kebaikan insya-Allah. Jangan jadikan tajuk berita je. Tak malu saya. Okay, penceraian kot, penceraian. Penceraian yang antara turning point saya. Penceraian yang berlaku dalam hidup saya, itulah turning point saya. Bila saya dah jadi duda ni, banyak benda saya review balik. Kenapa hidup saya macam ni? Kenapa hidup saya macam tu? Allah SWT tarik semua benda dari saya sebab nak sedarkan saya. Dan Alhamdulillah, Alhamdulillah syukur pada Allah apa yang Allah bagi pada hari ni buat saya sedar yang ini jalan dia. Ini jalan dia. Bukan saya tak nak berlakon lagi tuan-tuan, puan-puan, saya berlakon insyaAllah. Tapi lepas ni caranya mungkin lain. Macam itulah. Tapi penceraian tu yang membuatkan saya rasa macam saya kena betul-betul kena buat betul-betul ni. Kena ubah perangai saya sebelum umur 40. Kotak nanti sama je kan. Waalaikumsalam Isyad. Sama je. Benda-benda tu lah yang buatkan saya ni. Tapi main point ni adalah penceraian lah yang buat saya nak Tapi kalau saya ada terbaca artikel macam tahun lepas Amar ada macam berkongsi tentang kekesalan yang Amar pernah lakukan dalam hidup kan, tentang career, tentang rumah tangga juga. Jadi sekarang ni adakah Amar rasa macam lebih macam tenang ke macam mana Amar? Saya lebih tenang lah, saya cakap walaupun macam mana pun saya susah sehari, saya tak ada rasa pun macam ya Allah teruknya hidup aku, tak ada. Ya Allah, saya tiap hari alhamdulillah sekarang dalam hati saya ya Allah syukurnya aku dah masih dapat hidup, masih dapat makan, masih dapat minum, masih dapat hidup udara, masih dapat berbual dengan adik, masih dapat berbual dengan kawan-kawan. Syukur sangat. Dulu ya Allah, itulah saya dah tu teruk itu. Allah. Tapi saya harap perkongsian ni dapat Amar sertai tabligh. Amar sertai tabligh dan masa sama juga Amar kata Amar akan kekal dalam industri lakonan. So kat situ sebenarnya Amar ada misi kan sebenarnya. Sertai tabligh dan masa sama berlakon juga. Kongsikan misi tu Mak. Misi macam ni. Okey. Saya hari tu nak berhenti dah. Bila bulan 2 hari tu selepas PKP yang 2.0 tu saya nak berhenti. Tapi ada 2-3 orang ulama cakap saya macam ni, kita orang ni ulama. Kita orang ni tak faham dunia dunia anta kan. Ana tak faham anta. Ada guru saya bagi tahu kalau Amar berhenti
dari berlakon, siapa yang nak ajak orang-orang dalam industri tu um, buat dakwah dan bawa umat masuk syurga sama-sama. Ha. Janganlah pentingkan diri, tinggalkan mereka sampai tak ada link nak masuk untuk bawa dia orang ke syurga sama-sama. Mhm. Dan asbab itulah saya tak jadi berhenti. Mhm. Apa job yang ada, walaupun bayarnya sikit pun saya ambil, sebab saya dapat jumpa orang, dapat buat dakwah. Ya. Mhm. Alhamdulillah. Syukur. Alhamdulillah. Ya. Itulah misi. Dan saya tertarik sebenarnya dengan ada petikan kata-kata Amar, kalau nampak saya di neraka, tuan-puan tolong tarik saya ke syurga. Kongsikan tentang Amar. Ya Allah, saya amal ni tak banyak. Saya cakap lah, kalau ada sikit amal kebaikan saya yang menjadi asbab tuan-puan berubah ke arah yang lebih baik, kalau ada kata-kata saya yang menyentuh hati tuan-puan untuk berubah ke arah yang lebih baik, saya harap sangat asbab apa yang saya buat, amal apa yang saya buat tu, nanti kalaulah saya Allah SWT tadikan saya masuk ke syurga, tuan-puan dapat masuk kalau asbab tu saya ni amal tak banyak ni, banyak buat dosa ni, Allah SWT takdir saya masuk neraka, tuan-puan dapat masuk syurga, tariklah saya. Saya harap sangat dengan amal kebaikan yang saya tak seberapa tu, saya dapat masuk syurga hasil daripada tarikan orang yang saya tolong selamatkan sampai dia berubah. InsyaAllah. Saya sebenarnya sebab kita tahu sekarang ni keadaan semua orang sukar, lepas tu ramai Alhamdulillah kalau kita, walaupun dalam keadaan kita sukar sekarang diuji dengan COVID-19, ramai hilang sumber pendapatan, tapi ramai juga di kalangan kita yang kalau kita lihat berhijrah ke arah yang lebih baik. Betul Amar? Betul, benar. COVID ni banyak terkesan. COVID ni rahmat Allah SWT. Allah SWT turunkan COVID ni supaya semua orang ingat balik pada Allah. Zaman ni zaman kerosakan umat. Zaman ni banyak orang banyak salahkan Allah, bagi sangkaan buruk pada Allah. Tapi Allah SWT turunkan asbab COVID ni lah, lagi banyak orang memerlukan support spiritual yang diorang sebenarnya tak tahu. So orang-orang macam kami ni lah yang tak berpandai, tak berbijak, yang tengah belajar pasal agama ni lah, yang Allah SWT aturkan untuk ajak umat-umat kembali pada Allah, ikut sunnah-sunnah Rasulullah yang paling penting. Sebab zaman sekarang ni sunnah pun orang tak nak buat sangat. Sunnah tutup kepala, sunnah bersugi, sunnah pakai aut. Benda-benda tu yang simple-simple, bukannya pasal amal je. Pasal sunnah-sunnah surah pun orang dah lupakan. Alhamdulillah. Bila Syukur tengok sangat. ramai rakan-rakan artis juga, ramai yang perempuan pun ramai yang dah berhijab, Alhamdulillah. Yang lelaki pun ramai juga join tabligh ni. Perasaan Amar macam mana Amar? Saya bersyukurlah asbab saya doa asbab inilah Allah SWT akan angkat COVID ni daripada Malaysia. Sebab antara saya tengok kan, bila kita amalkan agama dalam kehidupan hidup kita akan lebih elok, lebih tenang. Saya dah rasa tuan-tuan dulu, lillahi ta'ala tuan-tuan, saya cakap ni, saya rasa macam kalau kita amalkan kehidupan Islam dalam kehidupan kita ni susah sangat. Nak kena baca doa lah, masuk tanda baca doa, keluar tanda baca doa, bangun tanda ni, sebelum tidur kena semayang 2 rakaat. Bukan kena tak hal sunat semayang 2 rakaat, nak amalkan kan. Nak pakai minyak wangi pun ada doa, nak minum pun ada doa, nak makan buah pun ada doa. Tapi tuan-tuan, saya cakap betul tuan-tuan, kehidupan budaya Islam ni sangatlah mudah. Sampai Allah SWT dah bersumpah dalam Quran. Yang baca Quran tu mudah. Belajar Quran tu mudah. Dalam Quran pun tak sebut banyak benda. Ada dalam 10% je kot. Cerita pasal prohibition, cerita pasal larangan, cerita pasal undang-undang dalam Islam. Selebihnya dalam Quran lebih bercakap pasal cara kita nak jaga hubungan baik dengan Allah SWT, cara kita nak jaga hubungan baik dengan sesama manusia.
Cara kita nak angkat diri kita, cara kita nak muhasabah diri. Masya Allah. So Masya Allah. harapnya tuan-puan boleh apa namanya belajar-belajar macam mana nak apa namanya hidup cara Islam, insyaAllah. Ya. Dan apa agaknya perancangan ataupun harapan Amar untuk lepas ni? Mulai daripada sekarang, perancangannya mungkin boleh dikongsikan dengan ni follow Amar ni, Sinar Plus juga. Perancangan saya buat masa ni saya nak settlekan apa-apa yang berkenaan tentang hutang-hutang ke kan. Saya nak settlekan apa-apa yang saya tertunggak ke dengan mak ayah saya, dengan anak-anak tertunggak dari segi kewangan lah. Dari segi kewangan, benda-benda yang saya nak ni, lepas tu saya masih lagi nak cuba usahakan untuk berniaga dengan lagi baik supaya bebas hutang, dan kalau boleh tak tolong orang-orang juga. InsyaAllah, doa-doa saya dapat tolong ramai orang juga, sebab orang dah tolong saya mesti nak tolong orang balik. InsyaAllah. InsyaAllah moga dipermudahkan. Tapi Amar, macam Amar sendiri dah melalui dah orang kata tu fasa macam rasa down apa semua, betul Amar bangkit kembali. So kepada mereka di luar sana, followers Amar, followers Sinar Plus yang mungkin sedang dalam keadaan rasa sekarang ni macam beratnya dugaan yang Tuhan bagi untuk mereka, ataupun mungkin hampir nak berputus asa, apa yang Amar boleh kongsikan dengan mereka ni Amar? Janganlah putus asa pada rahmat Allah. Dalam Quran Allah dah bagi tahu dah, kalau anda pendosa pun, macam mana anda bermaksiat pun, janganlah putus asa pada rahmat Allah. Sesungguhnya orang-orang yang putus asa pada rahmat Allah itu adalah terdiri daripada orang-orang kafir. Dalam surah Yusuf pun ada cakap juga, jangan berputus asa kerana orang-orang Islam tu, orang-orang mukmin tu tak berputus asa. Kerana Allah SWT tiap-tiap hari bagi nikmat. Dalam surah Ar-Rahman pun ada sebut. Dan nikmat apa lagi? Surah Ar-Rahman tak ingat. Dan nikmat apa lagi? Saya tak ingat surah tu, tapi ayatnya, dan nikmat apa lagi yang kamu mahu dustakan, kerana Allah SWT bagi tiap-tiap hari nikmat pada kita. Cuma kita je tak syukur. Jadi janganlah jadi macam saya. Saya beritahu tuan-tuan, janganlah jadi macam saya. Tak bersyukur. Bersyukurlah atas apa yang Allah SWT bagi. Walau macam mana pun positif, percaya pada janji Allah. Kalau Allah SWT tak bagi kat dunia, pasti dia akan bagi. Dia akan bagi dalam di akhirat nanti, insyaAllah. Percaya je. Surah Ar-Rahman, benar. Ar-Rahman. Dan nikmat apa lagi yang kamu mau dustakan? Kan? Ya. Semua. Dan jangan dustakan, insyaAllah. Ya. Dan Amar, kepada mereka followers Amar Ashraf, kepada yang menonton Sinar Plus sekarang IG Live ni, kepada mereka yang mungkin berminat nak dapatkan produk-produk yang dijual oleh Amar, macam mana caranya Amar? Okey, saya buat live setiap hari pukul 11 malam. 11 malam, 11.45 lah paling lambat pun. Saya ada jual baju-baju bundle, and then saya kalau nak bukor ke apa ke, kita buat story tiap-tiap hari, boleh buat swipe up. Boleh buat swipe up, insyaAllah. Boleh buat swipe up, korang boleh dapatkannya. Kalau korang DM saya macam mana pun, insyaAllah saya balas. Okey, ada orang, satu saya nak beritahu, ada orang minta derma duit dari saya. Kalau saya tak dapat bantu tu, saya minta lah maaf kalau luar kapasiti saya. Apa yang saya boleh bantu, saya boleh bantu. Kalau tak boleh, saya minta maaf sangat. Saya minta maaf sangat, saya tak boleh nak bantu. Itu je lah, saya tak mampu. Ada benda yang saya mampu bantu, ada benda yang saya tak mampu bantu. InsyaAllah. Ya Amar, sebelum kita lah. bahas nak tanya juga ni Amar, setiap hari ni daripada pagi meeting sana sini, uruskan hal itu hal ini, malam pula buat live. Nak tanya Amar, tak penat ke Amar sehari suntuk ni Amar, demi nak meneruskan kelangsungan hidup ni? Penat. Tapi kalau apa yang saya belajar, penat memang penat, tapi saya kena struggle lebih lah, sebab banyak benda yang saya nak kena settle lagi. Banyak benda yang tertunggak, insyaAllah. Saya tidur pun satu hari sekarang ni 2-3 jam. Dulu kan saya sama je macam ni. Satu hari saya tidur 3 jam je, 4 jam je. Kan? Tapi
pendapatan tak banyak. Alhamdulillah sekarang beberapa hari lah Allah SWT baru bagi. Saya tidur walaupun 2-3 jam, pendapatan saya Alhamdulillah syukur. Saya boleh bayar gaji orang, saya dah boleh bayar settle hutang-hutang sikit. Syukur sangat, sangat-sangat syukur. Saya tahu dah viral macam ni nanti akan timbullah fitnah-fitnah itu, fitnah-fitnah ini pada saya. Saya selalu agak macam tu lah. Saya kadang-kadang takut benda-benda viral ni sebab apa tau. Kalau saya jadi viral ke apa sebab takut nanti dosa-dosa lama saya tiba-tiba up balik. Kan malulah saya. Aib-aib lama saya up balik, orang nak buruk-burukkan saya. Tapi mintalah janganlah aib-aibkan saya kepada orang-orang yang saya minta maaf kalau saya ada pernah buat salah pada tuan-tuan, puan-puan. InsyaAllah kita cuba selesaikan dengan sebaik yang mungkin. Penat bekerja rezeki adalah penat yang Allah SWT suka. Benar. Benar tu, benar arah Chan. InsyaAllah. Ya. Jadi Amar, semoga Amar terus kuat, sihat, bertambah luas, terbuka pintu rezeki untuk Amar, ya. Dan juga teruskan berkongsi kebaikan dengan semua orang, dengan followers Amar. Dan insyaAllah kepada anda semua yang sedang menonton IG Live Sinar Plus sekarang, kalau terlepas baru join kita punya IG Live ni, nak dengar apa perkongsian Amar, Ashraf, kejap lagi saya akan post terus di IGTV, boleh dengar apa yang Amar kongsikan, bagaimana perjalanannya, inspirasi untuk kita semua. Dan insyaAllah kami akan kongsi di Facebook Sinar Plus juga. Jangan lupa follow ke semua platform Sinar Plus. Kita akan kongsikan segala yang terbaik untuk anda semua. Dan Amar, mungkin ada kata-kata untuk followers Amar juga followers Sinar Plus, Amar? Kata-kata terakhir saya terima kasih kepada Zizan, Alif, ramai Johan Asari, Zahiril, Yusof, tolong saya juga dari segi view. Ramai Kak Kuna, ramai dan berapa puluh orang yang infak pada saya. Terima kasih sangat-sangat. InsyaAllah saya harap ini akan jadi asbab hidayat pada umat-umat yang lain, insyaAllah. Dan tuan-tuan kena sentiasa percaya Allah Maha Kuasa, makhluk langsung tak ada kuasa. Mintalah pada Allah, jangan minta pada benda lain, insyaAllah. Ya, insyaAllah. Dan saya teringat pula pesanan daripada Opah saya, dia selalu cakap kat saya. Dia kata, Eddie, kamu jaga solat, kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Betul tak, Amar? Fairuz, lupa pula Datuk Fiz Fairuz. Sebaik ada orang ingatkan Datuk Fiz Fairuz. Datuk Fiz pun ada tolong. Lupa pula Datuk Fiz. Datuk Fiz, ramai-ramai. Saya minta maaf kalau tak tersebut. Minta maaf lah sangat-sangat Jangan terasa hati. Dia nak masuk sekarang tu macam nak sebut semua orang, saya tak buat list pula. Minta maaf sangat-sangat. InsyaAllah Amar, selesai. Kita doakan keadaan akan bertambah baik untuk semua orang. COVID pun cepat pergi, semua orang kembali sembuh, kembali dapat cari rezeki macam sedia kala. Amar terus kuat, okey Amar? Benar, insyaAllah. Terima kasih sangat-sangat Adi, thank you so much. InsyaAllah. Terima kasih Amar, luangkan waktu bersama Sinar Plus. InsyaAllah kita jumpa nanti Amar ya. Jaga diri. InsyaAllah. Terima kasih, jaga diri Adi juga. Salam. InsyaAllah. Assalamualaikum semua.